Seterusnya kita akan tinjau lagi berkenaan dengan 9 ciri-ciri tamadun. Pertama, sesuatu tamadun itu mesti mempunyai pertanian dan perdagangan, sistem pemerintahan, pembentukan bandar, wujud organisasi sosial, mempunyai tulisan dan penyimpanan rekod. Kita akan tengok nanti bab-bab seterusnya bagaimana tulisan ini berkembang daripada hieroglif, cuneiform, piktograf dan sebagainya. Seterusnya, wujudnya agama dan kepercayaan, pengkhususan pekerjaan, adanya teknologi. Bila disebut teknologi ini, dia akan berkait rapat dengan penguasaan ilmu seperti dalam matematik, fizik dan sebagainya. Dan yang terakhir, wujudnya kesenian dan kesusastraan. Baik, pertama kita tengok ciri yang pertama iaitu pertanian dan perdagangan. Apabila manusia mencapai ketamadunan, manusia sentiasa merancang untuk mencipta peralatan bagi memudahkan kerja-kerja yang dilakukan. Kita tahu manusia pertama kali mencuburi bidang pertanian dan penternakan. Lalu manusia memikirkan bagaimana cara untuk memudahkan, mencekapkan pengeluaran hasil pertanian dan penternakan yang mereka lakukan. Contohnya, manusia mencipta bajak untuk menggembur tanah, wujudnya saliran untuk menyuburkan tanah dan mengawal air, adanya kincir angin. Kincir angin ada gambar yang berputar dekat bawah sebelah kanan tu. Boleh tanya pada guru apa fungsi kincir angin ini. Dan manusia juga meneres, melakukan sistem teres pada tanah tinggi untuk mengusahakan pertanian. Dan sistem teres ini banyak kita boleh lihat di Pulau Jawa. Kesan daripada penciptaan ini menyebabkan pertanian semakin maju dan berkembang. Dan apabila pengeluaran bertambah, wujudnya unsur perniagaan dan perdagangan apabila hasil-hasil pertanian ini dijual kepada pelbagai pihak. Lalu, perdagangan dan perniagaan yang wujud itu boleh dikategorikan sebagai perniagaan tempatan dan perniagaan luar ataupun perniagaan luar negeri ataupun dipanggil ekspor. Perniagaan tempatan melibatkan perniagaan antara kota dengan kota di dalam sesebuah kerajaan, manakala perdagangan jarak jauh melibatkan pengeksportan barang-barang yang dimiliki ataupun dibuat, dicipta dan diperlukan oleh masyarakat di tempat lain. Contohnya barang-barang seperti logam. Barangan seperti logam ini diperlukan seperti biji besi untuk membuat senjata, dan direkodkan bahawa alam kita, contohnya alam Melayu ini, pengeksport besi yang bermutu suatu ketika dahulu. Diciptakan juga tembikar untuk mengisi air untuk digunakan dalam peralatan makanan. Ada fabrik ini adalah pakaian. Ada wangian. Jadi penciptaan hasil-hasil ini kemudiannya didagangkan. Contoh perdagangan yang berlaku adalah antara Sumer dan Mesir dan Sumer dan Mohenjo-daro. Ini adalah lukisan pada dinding piramid yang memaparkan perahu dan barang-barang dagangan yang dihantar ataupun didagangkan keluar daripada Mesir dan Mesopotamia.
Ini pula adalah lukisan pada piramid yang menggambarkan masyarakat Mesir pada waktu dulu telah menternak haiwan. Kalau kita tengok dekat sini ada dia lukis pelbagai jenis haiwan seperti unggas ataupun beburung, dan juga di bawahnya kita tengok ikan. Maknanya mereka ni menangkap ikan ataupun mengusahakan sistem perikanan ataupun dipanggil nelayan. Ini juga adalah gambar-gambar penternakan. Yang menarik dekat sini, mereka menternak harimau, dan pakaian mereka itu kalau kita tengok daripada kulit harimau. Yang kedua, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada zaman dahulu bukan berbentuk seperti sekarang, di mana sistem pemerintahan zaman dahulu berbentuk negara kota. Lepas ni kita tengok apa maksud negara kota, di mana raja dibantu oleh pembesar, pendeta, tentera, artisan, penulis dan sebagainya. Manakala undang-undang digubal untuk menjadikan urusan pentadbiran dalam kerajaan ataupun urusan ekonomi dapat dirujuk oleh rakyat ataupun kaum-kaum pedagang. Ini kalau kita tengok lukisan di mana pemerintah dipayung oleh rakyat, di mana rakyat mengheret pedati. Manakala di atasnya kita tengok barisan tentera yang berbaris. Maknanya perbarisan tentera ni sejak zaman dahulu dah wujud. Jadi pelajar-pelajar kena menyertai kurikulum dan memahami asas-asas kawat ataupun perbarisan. Ini kalau kita tengok gambaran peperangan yang wujud pada zaman dahulu yang dirakamkan. Jadi bila ada lukisan macam ini bermaksud ada sistem pemerintahan, ada sistem ketenteraan. Ini pula adalah satu kod yang terkenal, iaitu kod Hammurabi di Mesopotamia ataupun terkenalnya kerajaan Babylon. Antara ayat yang terkenal melalui kod Hammurabi ini adalah sesiapa yang membina rumah dan rumah yang dibina itu tidak dibina dengan sebaik mungkin dan sesuatu berlaku, contohnya rumah itu runtuh dan boleh membunuh pemiliknya, ini menyebabkan pembuat rumah tersebut boleh dihukum mati. Apa tujuan kod Hammurabi ini? Dan apa tujuan pemerintah terkenal ini, iaitu Raja Hammurabi memperkenalkan kod undang-undang ini adalah untuk memastikan seni bina dan kontraktor ataupun pembuat sesuatu bangunan itu bertanggungjawab dengan menghasilkan binaan yang berkualiti. Ini adalah negara kota, gambaran negara kota di mana kawasannya dikelilingi oleh tembok tinggi untuk menghalang musuh daripada mudah menakluk dan menyerang kota. Dan di dalam tembok ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti istana, rumah tentera, kubur dan sebagainya, pasar. Lalu pintu kota ini akan dibuka pada waktu-waktu tertentu, contohnya seminggu sekali hujung minggu ataupun sebulan sekali untuk memudahkan petani-petani di luar kota membawa masuk barang-barang untuk didagangkan di dalam kota. Contohnya hasil-hasil pertanian dan penternakan serta hasil-hasil perikanan. Seterusnya kita tengok ciri tamadun yang seterusnya adalah wujudnya pembentukan bandar. Sistem rumah yang teratur, tidak berselerak. Wujudnya kemudahan seperti pasar, rumah ibadat, kubur dan sebagainya.
adanya sistem perparitan dan pembentungan untuk memudahkan keperluan air bagi penduduk, muncul aktiviti budaya dan kesenian. Contohnya kalau kita tengok selepas ini adanya amphitheater. Tembok kota yang tinggi dibina untuk keselamatan rakyat dan penghuni di dalam kota ataupun di dalam negara kota. Bandar-bandar yang awal muncul sekitar 4000 sebelum Masihi, bermaksud 1000 selepas ketamadunan manusia dicipta yang bermula seawal 5000 tahun sebelum Masihi. Munculnya bandar Ur dan Uruk antara Sungai Tigris dan Sungai Euphrates ataupun disebut Sungai Furat. Manakala di Sungai Nil muncul kota yang terkenal iaitu kota Memphis yang menjadi ibu kota kerajaan Mesir Purba. Dan di Sungai Indus pula wujud tamadun Mohenjo-daro Harappa. Kota Mohenjo-daro ini akhirnya musnah, ditenggelami oleh banjir. Manakala di Sungai Wanghe ataupun Sungai Kuning ini wujud kota yang dipanggil Anyang. Ciri yang seterusnya adalah pengkhususan pekerjaan. Pengkhususan pekerjaan berlaku apabila masyarakat mencapai tingkat ketamadunan di mana wujudnya penumpuan setiap warga ataupun rakyat dalam bidang pekerjaan. Contohnya, masyarakat mula tertumpu pada sesuatu pekerjaan seperti pemerintah, pembesar, peniaga, petani, nelayan, artisan, tentera, hamba dan sebagainya. Ini bermakna rakyat mula memilih satu-satu bidang pekerjaan. Ini yang dipanggil pengkhususan pekerjaan. Golongan artisan contohnya seperti golongan pengukir, penulis dan sebagainya. Ini adalah contoh bagaimana golongan-golongan pedagang yang berjumpa dengan pemerintah apabila mengunjungi ataupun berdagang di suatu tempat. Ini adalah gambar menunjukkan kerajaan Mesopotamia. Manakala ini adalah lukisan ketamadunan Mesir Purba yang menunjukkan aktiviti masyarakat bercucuk tanam, ada yang menternak binatang, dan di belakangnya itu adalah perusahaan tembikar dan diperhatikan oleh golongan pemerintah. Ini pula adalah golongan hamba yang menjalankan aktiviti pekerjaan. Ini pula adalah golongan-golongan tentera, agamawan dan sebagainya yang digambarkan melalui bentuk tulisan. Yang kelima, ciri-ciri teknologi seterusnya adalah teknologi, di mana kemajuan teknologi melahirkan penciptaan barangan, monumen ni macam arca atau gugu, dan hasil pertukangan. Barangan-barangan logam seperti besi, tembaga dan gangsa dicipta dan dileburkan serta dilombong dan menjadi produk-produk pertanian seperti bajak dan sebagainya, dan digunakan untuk upacara-upacara agama dan kegunaan harian. Kegunaan harian ini maksudnya adalah dibuat periuk, sodek, tudik dan sebagainya. Manakala roda dicipta untuk kegunaan pertanian dan untuk pengangkutan serta untuk ketenteraan. Contohnya penggunaan roda pada kereta kuda. Gambaran kemajuan teknologi ini boleh kita tonton melalui ketamadunan seperti tamadun Mesopotamia yang mencipta taman tergantung Babylon,
Tamadun Mesir Purba yang membina piramid, tamadun Indus yang membina kota Mohenjo-daro, suatu kota yang tepat daripada sudut matematik dan kiraan. Ini gambaran kota Taman Tergantung Babylon, piramid dan Sphinx. Kota Mohenjo-daro seterusnya kita tengok ciri-ciri ketamadunan yang melibatkan organisasi sosial. Organisasi sosial contohnya secara mudah dalam kelas pelajar ada pengawas, ada ketua kelas, ada bendahari dan seterusnya rakan-rakan pelajar. Itu bermaksud organisasi sosial. Lalu organisasi sosial dalam masyarakat muncul yang membawa kepada pengasingan kelas sosial dipanggil. Kelas sosial ini melibatkan perbezaan antara taraf sosial masyarakat. Taraf sosial ini berbeza mungkin disebabkan oleh harta ataupun pendapatan yang diperolehi oleh sesetengah individu di dalam masyarakat. Seperti melibatkan pekerjaan. Contohnya, pekerjaan kumpulan pemerintah dan pekerjaan kumpulan diperintah. Pekerjaan kumpulan pemerintah contohnya menjadi pembesar-pembesar menteri dan sebagainya. Manakala pekerjaan kumpulan yang diperintah seperti guru, petani, peniaga, itu ya. Kemudian kelas sosial ini juga muncul akibat daripada pengaruh keuangan ataupun kekayaan pada diri seseorang. Seterusnya, pengaruh yang mereka perolehi itu daripada masyarakat. Contohnya golongan agama, mereka berpengaruh dalam masyarakat mereka. Begitu juga yang mempunyai jawatan-jawatan penting juga berpengaruh dan mewujudkan kelas sosial yang tersendiri. Contohnya dalam tamadun Mesir, Firaun adalah tingkat hierarki yang paling tinggi sebagai pemerintah, diikuti oleh golongan bangsawan, golongan agamawan, dan dilapisi oleh hierarki yang bawah, iaitu peniaga, saudagar, artisan. Artisan ini penulis dan pengukir, petani dan pekerja. Manakala hierarki yang paling bawah adalah hamba. Ini adalah hierarki dalam masyarakat Mesir Purba, di mana yang teratas adalah raja yang dipanggil Firaun dan diikuti oleh lapisan-lapisan yang seterusnya seperti pris, golongan agama, ketua tentera, army commander, nobel, penulis-penulis. Kemudian ada pedagang, ada artisan, pengukir, ada peniaga-peniaga, dan lapisan yang kedua bawah ataupun yang keempat daripada atas adalah petani dan pedagang. Manakala lapisan yang bawah adalah pekerja-pekerja yang kurang mahir ataupun golongan hamba. Seterusnya kita tengok ciri-ciri ketamadunan yang melibatkan agama dan kepercayaan. Masyarakat zaman dahulu ataupun ketamadunan zaman dahulu biasanya mempercayai banyak Tuhan ataupun disebut politisme ataupun politisme. Mereka mempercayai apa saja Tuhan seperti Tuhan bulan, Tuhan matahari, Tuhan ibu, Tuhan sungai dan sebagainya. Tamadun Mesir menyembah Tuhan matahari ataupun dipanggil Amun-Re ataupun Amun-Ra. Upacara agama dikendalikan oleh institusi agama seperti agamawan ataupun individu-individu yang dilantik sebagai ahli agama.
Rumah-rumah ibadat dicipta seperti zigurat, manakala mereka mula percaya kehidupan sesudah mati. Ini adalah gambaran kepercayaan masyarakat Mesir Purba ada gambaran seperti serigala, itu menunjukkan Tuhan mereka iaitu Amon, Tuhan Matahari. Ini boleh dilihat dalam sebuah buku yang ditulis oleh penulis barat bertajuk The Egyptian Books of the Dead. Kalau kita tengok dekat sini, kalau pelajar boleh tengok bagaimana golongan agamawan mengurus pengkebumian pemerintah Mesir. Ataupun terkenal dengan panggilan Mia. Ini adalah Tuhan-Tuhan masyarakat Arab, berbagai Tuhan dan namanya. Selepas ini kita tengok. Ini namanya. Dan Tuhan yang paling terkenal adalah Tuhan Amon dan Ra itu, yang berada di tengah gambaran matahari, dan pelbagai lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Masyarakat Mesir mengkebumikan mayat dalam bentuk mumia, dipanggil mumia ataupun mami, di mana mayat-mayat dibalut dengan kain linen dan diproses, dan mayat-mayat ini bertahan lama beribu-ribu tahun. Ini adalah penemuan rangka pemerintah Mesir yang bernama Tutankhamun yang telah meninggal beribu-ribu tahun yang lalu, tapi masih lagi dalam keadaan sempurna. Tahukah anda apa maksud politisme yang berlawanan dengan monotisme? Politisme ini maksudnya adalah mempercayai banyak Tuhan, manakala monotisme hanya mempercayai satu Tuhan. Ciri tamadun seterusnya adalah tulisan dan penyimpanan rekod. Tulisan dan penyimpanan rekod ini mula muncul seawal ketamadunan manusia yang bermula 5,000 tahun yang lalu dan diwakili oleh tamadun yang paling lama adalah tamadun Mesopotamia. Setiap tulisan itu membezakan antara sejarah dengan prasejarah. Kita dah tengok dalam bab 3 apa yang membezakan antara prasejarah dengan tamadun, di mana zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal sistem tulisan. Lalu, bila tulisan dicipta, tulisan mula digunakan untuk menyimpan rekod dan peristiwa. Contoh mudah, untuk menyimpan bilangan haiwan ternakan. Daripada kemunculan tulisan inilah berlakunya perkembangan teknologi dan sistem kiraan dan perkembangan sistem ilmu matematik. Tulisan yang pertama yang dikesan setakat ini berbentuk piktograf daripada perkataan picture yang bermaksud gambar. Ini bermaksud tulisan yang pertama menggunakan simbol gambar. Ini contoh tulisan piktograf yang memaparkan pokok perahu dan alat-alat untuk kegunaan pertanian. Piktograf yang ditulis pada batu. Ada seorang sarjana membuat kajian, boleh kita tengok dekat sini, iaitu Landmark in Humanities.
Seterusnya, ciri-ciri yang terakhir adalah kesenian dan kesusastraan. Hasil daripada perkembangan sistem tulisan, manusia mula menghasilkan kreativiti dengan menghasilkan hasil sastra dan merancang membuat seni bena yang berakhir dengan satu seni bena yang amat mengagumkan. Malah ada seni benanya kekal sehingga hari ini, contohnya piramid. Seni bena dan hasil sastra ini biasanya dilukis dan diceritakan, digambarkan mengikut budaya dan tamadun mereka. Contohnya mereka melukis bagaimana mereka mengkebumikan mayat menggunakan sistem mami. Hasil seperti lukisan ini, ukiran patung dan alat-alat tembaga yang diukir secara teliti dan berkualiti dan mempunyai nilai estetika. Estetika ini maksudnya nilai kesenian. Ini contoh ukiran pada batu. Lukisan pada dinding piramid. Alat logam untuk menyimpan barangan. Cawan untuk minuman. Ini dipanggil estetika, ada kesenian, ada ukiran. Okeylah pelajar-pelajar, itu saja pembelajaran kita untuk bab 4. Jangan lupa jumpa lagi di bab yang seterusnya. Cikgu ucapkan sekian terima kasih.